Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Haji Syahrin bin Awaluddin akan berkongsi topik falsafah dan penyucian jiwa serta sedikit penerangan tentang ibadat haji dan umrah. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita menghayati lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apabila manusia bertalbiyah, Allah Subhanahu wa taala menjawab, jika niat yang ikhlas dan bekalan yang halal, talbiyah kamu akan diterima. Dan berbahagialah kamu, bekalan kamu itu halal, kenderaan tunggangan kamu halal, dan haji kamu haji mabrur, yakni tidak ditolak. Kandungan utama talbiyah boleh diringkaskan kepada 3 itipati utama. Pertama, menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menolak syirik dan mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ketiga, memperaku perujian, kenikmatan dan kerajaan, kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat ke-27. Wa azzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Hikmah dan falsafah haji. Seperti mana rukun-rukun Islam yang lain, solat contohnya, innas salah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada melakukan perkara keji dan munkar. Manasik haji juga mempunyai hikmah dan falsafahnya. Di antaranya, yang pertama adalah untuk memperkokohkan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, melatih kesabaran, ketabahan dan pengorbanan. Haji menuntut kesemua itu kerana ia ibadah yang memerlukan manusia bermusafir, meninggalkan kampung halaman dan berhimpun bersama jutaan umat Islam. Ketiga, membentuk persaudaraan dan kesatuan ummah. Ia merupakan satu faktor kekuatan umat Islam yang berasaskan kepada akidah yang benar. Untuk mencapai falsafah dan hikmah manasik haji ini, umat Islam perlu membuat persediaan dan menjaga adab-adab yang tertentu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya.
Jadi persediaan yang pertama ataupun adab yang pertama ialah mengikhlaskan niat semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, belajar bersungguh-sungguh untuk menunaikan ibadah haji. Ketiga, bertaubat dengan taubat nasuha. Keempat, mencari perbelanjaan yang halal. Dan yang kelima, membawa bekalan yang mencukupi ke tanah suci. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kamu, sungguhnya sebaik-baik bekalan ialah takwa. Penyucian jiwa ataupun tazkiyatun nafs, tuan-tuan dan puan-puan, ibadat haji dan umrah merupakan peluang terbaik kepada umat Islam untuk menyucikan jiwa daripada segala kekotoran. Pertama, bermula dengan akidah yang jelas dan sahih sebagai asas untuk Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah kita. Kedua, menguasai ilmu dan kefahaman Islam secara menyeluruh, bukan hanya ilmu fiqh haji dan umrah. Ketiga, tunaikanlah salat fardu 5 waktu. Berpuasalah di bulan Ramadan dan keluarkanlah zakat. Keempat, amalkanlah tuntutan-tuntutan sunat seperti salat duha, witir, tahajud, bersedekah dan lain-lain. Dan yang kelima, elakkan bergurau senda yang melampau dan percakapan yang sia-sia ataupun lara. Kebersihan jiwa dan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini akan membentuk sifat-sifat mahmudah terpuji seperti syukur, sabar, redha, rajin, bertanggungjawab dan sebagainya. Dalam waktu sama, ia juga akan membuang ataupun mengurangkan sifat-sifat tercela ataupun mazmumah seperti lupa kepada Allah dan Rasul, terlalu cintakan dunia, pentingkan diri, pemarah, takbur, riak, bongkak dan seumpamanya. Para jemaah haji dan umrah perlu menjauhi amalan khurafat, bid'ah dan apatah lagi perkara yang syirik. Jangan sekali-kali mengambil kelambu Kaabah dengan menganggap ianya satu keberkatan dan menggunakannya untuk tujuan pelaris jualan. Kain putih sebagai alas solat dibawa balik untuk dijadikan kain kafan, kononnya untuk meringankan seksa kubur. Memeluk tiang jin di Masjidil Haram bagi tujuan melanjutkan umur dan meminta untuk jadi kaya. Bergantung di kelambu Kaabah bagi tujuan memohon hajat daripada Kaabah dan bukannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya meletakkan duit di bawah kelambu Kaabah, mengambil balik selepas tawaf untuk dijadikan ibu duit sebagai pelaris. Ketika berangkat ke tanah suci pula ditulis kertas kalimah syahadah. Ditinggalkan kalimah la ilaha illallah pada keluarga dan Muhammad Rasulullah dibawa ke tanah suci supaya jemaah haji tidak meninggal dunia di tanah suci. Hukum semua perbuatan ini adalah haram. Malah, ia boleh menjerumuskan diri kepada perkara yang boleh membatalkan syahadah. Di antaranya, pertama, mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ibadah. Menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengamalkan perkara syirik, saka, sihir dan santau.
menganggap dan berkeyakinan bahawa ajaran agama lain sama atau lebih sempurna daripada Islam. Kemudiannya membenci sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai syariat baginda. Atimul hajja wal umrah lillah, dan tunaikanlah haji dan umrah kerana semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Pengertian haji dan umrah. Haji ialah mengunjungi Baitullahil Haram, yakni Kaabah di Makkah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Sementara umrah pula bermakna mengunjungi Baitullahil Haram, yakni Kaabah di Mekah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah yang tertentu menurut syarat-syaratnya. Sejarah ringkas haji Rasulullah SAW. Haji menurut satu pendapat ulama telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun yang ke-9 Hijrah. Pada tahun yang ke-6 Hijrah, Rasulullah mengerjakan umrah dengan disertai oleh 1,500 orang sahabat. Namun demikian rombongan ini tertahan di Hudaibiyah. Kemudiannya pada tahun yang ke-7 Hijrah, mereka membuat umrah qada. Pada tahun yang ke-10 Hijrah, Rasulullah SAW mengisytiharkan untuk menunaikan fardu haji. Maka pada 25 Zulkaidah, pada tahun yang ke-10 Hijrah, Rasulullah dengan para isteri baginda telah memulakan perjalanan dengan diikuti oleh 120,000 orang para sahabat. Haji tersebut dikenali sebagai Haji Islam ataupun Haji Akbar ataupun Haji Wada. Apakah kelebihan haji dan umrah? Pertama, menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, Duyufur Rahman. Yang kedua, mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mendapat syafaat di dalam doa keampunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat, bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Kelima, ianya adalah antara jihad yang paling utama. Dan yang keenam, haji mabrur yang tiada balasan melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, ia juga mempunyai manfaat duniawi. Haji merupakan pertemuan ataupun ijtima' orang Islam seluruh dunia. Ia menunjukkan persamaan di kalangan orang Islam. Bahkan ia ada kepentingan perniagaan dan ekonomi. Apakah syarat wajib haji dan umrah? Pertama, Islam. Tidak wajib bagi orang yang bukan Islam. Kedua, baligh. Tidak wajib bagi orang yang belum baligh. Ketiga, berakal. Tidak wajib bagi orang yang tidak siuman. Keempat, merdeka. Tidak wajib ke atas hamba. Dan yang kelima, istita'ah, iaitu tidak wajib ke atas mereka yang tidak mampu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 97.
Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur, yakni ingkar kewajipan ibadat haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Jika anda berkemampuan ataupun istita'ah dengan sendiri, binafsih, maksudnya adalah anda mempunyai tambang untuk pergi dan balik. Ada bekalan ataupun nafkah. Ada kenderaan untuk pergi dan balik. Bahkan anda terpilih dalam kota haji, serta aman dalam perjalanan pergi balik, sehat tubuh badan dan mempunyai kesempatan masa. Jika anda berkemampuan ataupun istita'ah bighairih, dengan pertolongan orang lain, ataupun dikenali dengan badal haji, ini adalah disebabkan anda uzur tidak dapat mengerjakan haji sendiri, sakit yang tidak ada harapan sembuh, terlalu tua, ya ataupun orang yang telah meninggal dunia yang berupaya semasa hayatnya untuk menunaikan haji. Sementara bagi wanita, syarat tambahannya ialah hendaklah dengan izin suami ataupun wali. Kemudiannya ditemani oleh suami, mahram ataupun perempuan yang dipercayai. Siapakah mahram bagi seorang perempuan? Antaranya ialah suami, bapa, datuk, anak, cucu dan lain-lain lagi. Perempuan yang boleh dipercayai ataupun siqah boleh juga menemani seorang wanita untuk menunaikan haji. Akhir sekali, apakah itu haji mabrur? Haji mabrur ialah haji istimewa dan balasannya ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza' illa al-jannah. Haji yang mabrur balasannya tidak lain melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan ibadat haji. Pertama, haji mabrur, iaitu haji yang paling tinggi dan istimewa, diampun segala dosa dan kekal ibadat hingga akhir hayat, maka dijamin masuk syurga Allah SWT. Kedua, haji makhsus, haji yang sah dan diampunkan segala dosa-dosanya. Yang ketiga, haji makbul, yakni haji yang diterima oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah haji mardud, iaitu haji yang tidak diterima kerana kekurangan syarat-syarat dan rukun-rukunnya ataupun disebabkan faktor-faktor lain. Soalannya, bagaimana untuk mendapat haji yang mabrur? Sebelum menunaikan haji, niat kita hendaklah benar-benar niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kedua, siapkan diri dengan ilmu manasik haji dan wang yang secukupnya daripada sumber yang halal, serta jangan lupa mengeluarkan zakat. Yang ketiga, melakukan rukun Islam yang lain dengan sempurna. Semasa menunaikan haji pula, kita hendaklah menyempurnakan rukun dan wajib haji dengan betul, meninggalkan segala larangan ihram
dan membayar dam jika perlu. Ketiga, tidak melakukan sifat mazmumah, keji, fusuk, jidal, rafas dan sebagainya. Selepas menunaikan haji, hendaklah menjauhkan diri daripada dosa dan perkara yang mungkar, memperbanyakkan amal soleh untuk meningkatkan iman dan ketakwaan. Dan yang ketiga, memperbaiki diri ke arah yang lebih sempurna dari segi akhlak dan kelakuan secara berterusan. Istiqamah. Mudah-mudahan kita akan semua menjadi graduan haji yang saleh dan muslih insya-Allah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikurniakan dengan haji yang mabrur. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa zamban maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan salihan makbula wa tijaratan lan tabur. Sekian, saya Ustaz Haji Syahrin bin Awaluddin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.